Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa lagi pada hari ini untuk kita mentadabbur hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, pada bulan yang lalu kita dah membaca kisah yang ketiga. Kisah yang unik yang berlaku pada hari kiamat, di mana seorang manusia yang melihat rekod amalan kejahatannya yang sangat banyak, 99 lembaran catatan, dan setiap lembaran catatan itu sejauh mata memandang besarnya, dan ada 99 lembaran catatan, nak menunjukkan betapa besarnya, betapa banyaknya dosa dia. Lalu orang itu sudah hampir-hampir berputus asa, rasa tak ada peluang dah nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia rasa dia tak ada buat apa-apa kebaikan langsung. Tetapi tiba-tiba ditimbang antara 99 lembaran yang besar tadi, ditimbang di mangkuk dacing, kemudian ditimbang pula dengan bitaqah, seperti satu kad yang kecil yang tertulis La ilaha illallah, 2 kalimah syahadah. Jadi berat 2 kalimah syahadah tersebut, dan dengan rahmat Allah dapatlah dia masuk ke dalam syurga Allah. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita nak menyambung pengajian kita daripada buku 51 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib. Kita masih lagi berbicara tentang peristiwa pada hari kiamat. Pada malam ni kita nak tengok satu kisah yang pelik lagi, yang mana kita baca dalam Al-Quran. Kita dah dengar dari sejak kecil lagi bahawa setiap amalan kita akan tertulis. Kita akan tengok semua apa yang kita buat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan nampak pada hari kiamat nanti, dia akan tengok balik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa yang buat kejahatan, dia akan nampak. Tapi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, nanti ada satu kejutan kepada orang yang berdosa. Kita baca hadis ni daripada Abu Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu akhira ahlil jannah dukhulal jannah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tahu, aku kenal orang ahli syurga yang terakhir memasuki syurga. Wa akhira ahlin nar khurujan minha, dan orang yang ahli neraka yang terakhir keluar daripada neraka. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ni nak menunjukkan bahawa orang yang beriman yang dihukum diazab dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kekal dalam neraka. Orang beriman kalau dah masuk syurga, dia akan kekal dalam syurga. Tapi orang beriman bila masuk dalam neraka, dia sama sekali tidak akan kekal dalam neraka. Jadi orang beriman ni tuan-tuan, keadaan mereka pada hari kiamat berbeza-beza. Orang beriman yang masuk syurga, ada yang masuk tanpa hisab, ada yang kena hisab dulu, dibincangkan keadaan dia, diperincikan, kemudian dia masuk juga ke dalam syurga. Dan ada pula orang yang beriman, kalau tengok rekod amalan dia, tengok keadaan dia dah masuk dah dalam neraka. Dia dah masuk neraka dulu, tapi dia keluar awal.
Macam orang masuk penjara tapi dikeluarkan lebih awal daripada tempoh hukuman dia. Macam orang misalnya kena penjara seumur hidup, tapi mungkin dia berkelakuan baik ke kat dalam penjara, ataupun dia dapat pengampunan misalnya. Kalau kat dunia pengampunan daripada raja kan misalnya, dia keluar awal daripada tempoh hukuman dia. Jadi macam tu juga orang beriman yang masuk neraka, tak semua akan habiskan hukuman. Ada yang akan dikeluarkan dengan syafaat. Antaranya syafaat orang-orang yang soleh. Hadis yang panjang riwayat Imam Muslim, yang mana orang-orang yang baik dia akan bertanya-tanya tentang saudara dia yang dia kenal kat dunia ni, mana kawan-kawan dia yang pergi solat jemaah sama-sama. Hari ni dia masuk syurga, tapi dia tengok kawan dia yang solat dengan dia tak nampak kat syurga. Allah bagi peluang kat orang yang baik-baik ni, orang-orang soleh, untuk pergi kat neraka, pilih siapa yang dia nak daripada orang beriman untuk keluarkan. Orang-orang yang dia kenal, dia akan pilih untuk keluarkan daripada neraka. Dan ada juga orang yang beriman masuk neraka dan habiskan tempoh hukuman dalam neraka. Macam kisah ni, ada beberapa hadis tentang orang yang terakhir masuk syurga. Jadi maksudnya bila orang terakhir masuk syurga, maksudnya lepas tu dah tak ada dah orang keluar daripada neraka. Maksudnya dia lah orang beriman yang terakhir masuk syurga. Sebab apa kena faham benda ni? Sebab ada orang mungkin kata, macam tu tak apa ustaz, kita dah ada kalimah la ilaha illallah, 2 kalimah syahadah, nanti masuk syurga. Betul. Kalau 2 kalimah syahadah kita tu ikhlas daripada hati kita, insya-Allah kita masuk syurga. Tapi persoalan dia tu, macam mana kita masuk syurga? Masuk terus ke? Atau transit kat neraka? Transit kat neraka tu adakah akan keluar awal, atau kita habis hukuman macam orang terakhir masuk syurga ni? Kita pun tak tahu siapa orang terakhir masuk syurga ni, apa keadaan dia. Jadi jangan ambil ringan benda ni. Jangan kata tak apa, masuk syurga juga akhirnya. Tak, nanti kena transit kat neraka teruk. Buat ditakdirkan kita tak dapat syafaat, kita sampai lama habis hukuman baru keluar daripada neraka, teruk kita. Jadi ambil hadis-hadis ni sebagai motivasi untuk beramal. Bukan ambil hadis-hadis rahmat ni untuk buat kita tak apa, tak payah beramal, buat dosa, yang penting kita ni beriman pada Allah. Tak. Kita tak tahu keadaan kita pada hari kiamat nanti. Sebab syafaat, rahmat Allah, Allah bagi kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku kenal orang yang terakhir masuk ke dalam syurga dan orang yang terakhir keluar daripada neraka. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah, iaitu dia adalah seorang lelaki yang didatangkan dibawa pada hari kiamat. Fayuqal, lalu dikatakan, inridu alaihi sighara dhunubihi, bentangkan kepada lelaki ini, orang tadi ni, orang yang terakhir masuk syurga ni, dikatakan bentangkan, keluar ke arah bentangkan kepada dia dosa-dosa kecil yang pernah dia buat. Maksudnya tunjukkan kat dia. Tuan-tuan, pada hari kiamat kita akan tengok balik kesalahan-kesalahan kita. Macam flashback balik kehidupan kita daripada kita sejak mukallaf, kita buat akil balik sampai kita mati. Kita flashback balik, kita tengok apa yang kita buat. Kalau kita nampak benda-benda baik kita buat, seronok kita. Tapi kalau flashback tengok kejahatan-kejahatan kita, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, sebelum kita flashback dekat hari kiamat nanti, baik malam ni sebelum tidur kita cuba imbau kembali apa yang pernah aku buat, dosa-dosa yang aku pernah buat. Kita istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi elok kita menyesal ketika kita hidup kat dunia ni, tengok dosa-dosa kita, kemudian kita taubat, daripada kita menyesal pada hari kiamat. Jadi Allah keluar ke arahan, bentangkan kepada orang ni dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Yang itu biasalah. Tapi berlaku satu perkara yang pelik. Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan pula arahan, warfa'u anhu kibaraha, angkatlah daripada dia dosa-dosa besar yang pernah dia buat. Maksudnya apa? Tutup, hapuskan.
Pelik pula, Allah suruh bentang kat dia dosa-dosa kecil yang pernah dia buat je. Tapi yang dosa besar, hapuskan, tarik. Fatu'radu alaihi sigharu dhunubihi, lalu dibentangkanlah kepada orang tadi dosa-dosa kecil dia. Fayuqal, lalu dikatakan kepada dia, amilta yauma kadza wa kadza wa kadza wa amilta yauma kadza wa kadza wa kadza. Hari ni kau buat tu, buat ni, buat tu. Hari tu kau buat ni semua. Dibentangkan dosa-dosa kecil dia. Fayaqul, na'am. Jadi lepas dibentangkan tu ditanya kat dia, kamu buat kan benda ni pada hari tu, tarikh sekian, hari sekian, hari Isnin kamu buat benda ni kan? Dia kata na'am, ya. La yastati'u ay yunkira. Orang tadi tak mampu nak mengingkari, tak mampu dia nak bohong, tak mampu dia nak kata aku tak pernah buat dosa-dosa ni. Tak mampu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita lah kat dunia ni, dia misal mudah nak faham benda ni, pelajar sekolah lah, dipanggil depan orang ramai kat perhimpunan, guru besar kata, kamu ada buat pada semalam, kamu buat macam ni kan? Kamu isap rokok je semalam kat padang sekolah. Oh, menggeletar tuan-tuan, menggeletar depan orang ramai pula tu. Depan orang ramai. Dapat pula cikgu disiplin tunjuk, ha ni CCTV tunjuk kamu merokok kat belakang tanda sekolah. Oh, menggeletar, nak bohong pun tak jadilah waktu tu. Terpaksa ngaku, ha betul cikgu. Itu baru kat dunia tuan-tuan. Ni kat akhirat. Kata Nabi SAW, la yastati ayyunkir, tak mampu nak ingkar dah. Ini dosa-dosa kecil. Jadi tuan-tuan bayangkan perasaan lelaki tadi, orang tadi. Wa huwa mushfiqun min kibari dhunubih an tu'rada alaih. Bila dia dah tengok dosa-dosa kecil dia dibentangkan, dia kata habislah lepas ni. Bila dia dah tengok dah dosa-dosa kecil dia, Allah tunjuk kat dia, tanya kat dia, betul kan kau buat benda ni? Dia dah takut dah. Wa huwa mushfiq, dia rasa takut dah, gemetar dah. Takut lah, lepas ni habislah. Dosa-dosa besar dia pula, lepas dah dosa kecil habis ditunjukkan, dibentangkan, tibalah giliran untuk pembentangan dosa-dosa besar dia. Tapi berlakulah kejutan, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala rahmat dia luas. Allah bagi kejutan kepada manusia yang terakhir masuk syurga ni, orang yang terakhir keluar neraka ni. Fayuqalu lahu fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Dikatakan kepada orang yang berdosa tadi, sesungguhnya telah ditukar setiap keburukan kepada kebaikan bagi dirimu. Allah tak tunjuk dosa-dosa besar dia. Allah hanya tunjuk dosa kecil dia je. Dia dah gementar, takut habislah aku. Dosa besar pula lepas ni, tiba-tiba Allah kata kat dia, dikatakan kat dia, telah ditukarkan dosa-dosa kamu menjadi kebaikan-kebaikan kamu. Lepas tu orang tu cakap pula kat Allah, dia dah rasa pelik dah. Mana pula pergi dosa-dosa besar dia, dia dah gementar, takut sangat. Dia kata, fayaqul Rabbi. Dia kata ke Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi, amiltu asya la araha hahuna. Tuhanku, aku ada buat beberapa perkara, tapi aku tak nampak kat sini. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada benda-benda jahat yang dia pernah buat, dosa-dosa yang dia pernah buat. Tapi lepas habis pembentangan tu, dia tengok tak ada pula dosa tu, hilang. Falaqad, kata Abu Dzar, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Abu Dzar kata, Nabi SAW cerita sampai situ je, lepas tu Nabi SAW gelak. Abu Dzar kata, aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sampai nampak gigi geraham dia. Ketawa lucu keadaan orang ni. Dia dah gementar sangat. Dia dah rasa habis dah. Habislah dia. Tiba-tiba Allah kata, setiap kesalahan kamu tu ditukar jadi kebaikan.
Lepas tu orang tu pelik lagi pula. Ada pula dosa-dosa yang dia pernah buat. Dia tahulah dia pernah buat dosa tu. Dia boleh pula tanya ke Allah, Tuhan, aku pernah buat sesuatu tapi aku tak nampak pula. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni rahmat dia luas. Kita jangan, kalau kat perhimpunan contoh kat sekolah kan, cikgu kita sebut, okey ni kesalahan kamu kan, kesalahan kamu. Okey, ada 3 kesalahan. Kita dalam hati, ya aku ada buat kesalahan lain. Tak apa, senyap lah, buat apa pergi cakap pula kan, dah cikgu tak tahu. Elok cikgu tak tahu, cikgu disiplin tak tahu, pergi bagi tahu. Tapi cikgu saya rasa saya ada buat lebih. Habis kita kau macam tu. Itu kita dengan cikgu disiplin kita dengan orang. Masuk mahkamah, dijatuhkan hukuman berdasarkan bukti. Pihak polis pun tunjuk bukti. Ni kamu buat sekian, ini kesalahan kamu, betul. Dah habislah pendakwa raya tunjuk bukti. Dalam hati kita, ada lagi benda-benda yang aku buat ni sebenarnya, tapi polis tak jumpa bukti. Mungkin seorang penjenayah, dia buat macam-macam jenayah, tapi polis hanya jumpa bukti-bukti sebahagian jenayah dia je. Kalau dalam dekat balai polis tu, dia pergi mengaku, dia kata, sebenarnya ada lagi jenayah saya buat, tapi tuan tak jumpa. Habislah dia. Habis dia. Tapi tuan-tuan, Allah ni rahmat dia luas. Allah tahu. Bukan Allah tak tahu dia pernah buat. Allah tahu dia pernah buat. Tapi Allah tutup. Allah tutup. Jadi tuan-tuan, apa yang kita dapat daripada hadis ni? Pada hadis ni Nabi SAW menceritakan tentang manusia yang terakhir masuk syurga, yang mana dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah menukarkan kejahatan dia menjadi kebaikan. Ni rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi apakah hikmah dia? Mungkin orang tertanya, kenapa Allah nak buat macam tu? Orang ni dia dah habis dah, dia punya hukuman dah kan? Sebab dia orang terakhir masuk syurga. Jadi banyaklah para ulama huraikan apa hikmah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak akan buat sesuatu sia-sia. Antaranya disebutkan bahawa kenapa dibentangkan juga dosa kecil dia, nak menunjukkan kepada dia bagaimana bila orang baca hadis ni, nak tunjuk macam mana rahmat Allah ni luas. Orang ni dalam keadaan dah takut sangat. Kita tuan-tuan, kita kalau dapat kuasa, orang depan kita lemah, kita dah tunjuk sebahagian bukti kesalahan dia, dah mengeletar orang tu, kita lagi seronok nak takut-takutkan dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, rahmat dia luas. Allah tunjuk bukti dosa-dosa kecil yang dia pernah buat, sampai mengeletar orang tu, takut orang tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tutup keaiban dia daripada sudut dosa-dosa besar yang dia pernah lakukan. Ini merupakan kemuncak rahmat Allah. Kita tuan-tuan tak dapat nak jadi, kita memang disuruh memaafkan orang, tapi kita tak dapat nak memaafkan sampai ke tahap ni. Kita boleh bayangkan kalau seorang manusia itu, Nabi SAW sebut dia adalah orang terakhir masuk syurga. Kita boleh bayangkan keadaan dia macam mana hidup kat dunia ni, sampai dia jadi orang terakhir masuk syurga. Maksudnya di kalangan orang beriman ni, dia ni orang yang paling rendah lah kedudukan dia. Jadi maksudnya kita boleh kata, dia hanya mungkin yang menyelamatkan dia ni adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tapi dengan orang yang macam ni pun, Allah Subhanahu Wa Taala masih tunjuk rahmat dia yang meluas. Jadi mungkinlah timbul pertanyaan, sebahagian orang kata, macam tu seronok ustaz, buat dosa, tiba-tiba Allah pergi tukar pula dosa kita jadi kebaikan. Dan mungkin ada orang tertanya, macam tu ustaz, dia ni buat banyak dosa, kalau semua dosa Allah tukar jadi kebaikan, nanti pahala dia lagi banyaklah pula daripada orang yang buat amal kebaikan. Itu satu kekeliruan lah. Bukan macam tu. Sebab untuk orang-orang yang melakukan kebaikan, bila dia buat satu kebaikan, Allah bagi ganjaran kat dia
berlipat kali ganda. Takkan jadi orang yang kaki maksiat tiba-tiba dosa dia yang ditukarkan jadi kebaikan lagi banyak pula, dia jadi lebih banyak pula pahala daripada orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tidak akan jadi macam tu. Allah ni rahmat dia luas dan dia juga maha adil. Allah boleh buat apa yang dia nak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas. Dan ini Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi jangan pula kita tak apa buat dosa nanti bertukar jadi pahala kat hari kiamat nanti. Kita tak tahu adakah kita nanti orang yang terpilih dapat perkara ni. Sama juga macam syafaat. Hanya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan mendapat syafaat yang akan memperolehi syafaat tersebut. Jadi bila baca hadis-hadis macam ni tuan-tuan, jangan kita sampai rasa tak apa buat maksiat, tak apa buat banyak dosa, nanti masuk syurga, nanti Allah tukar dosa jadi pahala. Jangan. Itu merupakan tertipu dengan rahmat Allah. Sepatutnya bila baca hadis ni, kita akan jadi orang yang tak berputus asa daripada rahmat Allah. Bila kita dah pernah buat dosa, kita taubat pada Allah. Kalau orang yang terakhir masuk syurga dia dapat rahmat yang sebegini rupa daripada Allah, maka sepatutnya kita fikir, ini orang yang terakhir masuk syurga. Takkan kita nak jadi orang terakhir masuk syurga. Jadi kalau kita usaha lebih lagi, bertakwa kepada Allah lebih lagi, kita akan dapat lebihlah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat apa pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama, Muslim yang melakukan dosa-dosa besar tetapi masih mentauhidkan Allah tanpa keraguan, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Ini sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang beriman macam mana pun keadaan tidak akan kekal dalam neraka. Dan orang yang kalau dah masuk syurga dia tak akan keluar dah. Orang masuk neraka kalau dia beriman dia akan keluar. Tapi orang beriman dia masuk syurga, dia tak akan keluar dah. Dan orang kafir tak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya dan pengampunan dosa-dosa mereka. Nak tunjuk, hadis ni tunjuk macam mana rahmat Allah. Allah bukan setakat tutup aib orang tu. Dia tak nampak dosa yang pernah dia buat. Bukan sekadar diangkat dosa besar dia, bahkan lebih daripada tu dosa dia bertukar pula menjadi pahala kepada dia. Yang seterusnya para ulama sebut daripada hadis ni nak menunjukkan tidaklah berdosa kalau berlaku apa-apa situasi yang melucukan kita ketawa. Kadang-kadang orang kata orang ngaji agama ni muka ketat, dia tak boleh gelak langsung. Nabi SAW ketawa. Dia tengok benda yang melucukan, macam mana keadaan orang yang terakhir masuk syurga ni. Dah dia boleh pula pergi tanya ke Allah. Dia kata aku pernah buat sesuatu tapi tak nampak pula dekat dalam pembentangan ni. Kan elok kalau dia diam. Maksudnya macam kita kan elok diam. Dia buat apa pergi cakap ke Allah Subhanahu Wa Taala benda tu. Kelakar perbuatan dia. Tapi ialah orang tu macam pelik. Dia tahu semua amalan dia akan dibentangkan, tiba-tiba ada pula yang tak dibentangkan. Jadi bagi Nabi SAW itu satu peristiwa yang sangat melucukan, pelik lah. Jadi Nabi SAW ketawa. Abu Dhar kata dia nampak Nabi SAW ketawa sampai nampak gigi geraham. Jadi tak salah lah kalau kita ada berlaku benda-benda lucu ni kita ketawa. Tak salah. Nabi SAW ni menunjukkan satu sifat manusiawi, kemanusiaan Nabi SAW. Bila benda sedih, Nabi SAW sedih. Bila benda kena marah, Nabi SAW marah. Bila benda tu kelakar, Nabi SAW akan ketawa. Bukanlah sepanjang masa serius sahaja. Jadi tuan-tuan, kita masuk pula hadis yang kedua. Hadis yang kedua masih lagi berbicara tentang syurga. Hadis kedua ni nak tunjuk pula ada perangai sebahagian orang lah dalam syurga nanti. Kerenah manusia. Manusia ni kehendak dia banyak tuan-tuan. Kita kalau masuk, kita kat dunia ni pun kehendak kita banyak. Kat dunia ni banyak benda yang kita nak tapi belum tentu kita dapat. Walau kita dah usahakan perkara tersebut kat dunia,
Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi tuan-tuan, hadis yang kita nak baca lagi ni menunjukkan apa sahaja yang kita nak di syurga nanti kita akan dapat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yawman yuhaddithu wa indahu rajulun min ahli al-badiyah. Dia kata pada satu hari Nabi SAW nak sampaikan sesuatu, dan ketika tu bersama-sama Nabi SAW tu adalah seorang lelaki badui atau lelaki pedalaman. Kata Nabi SAW, anna rajulan min ahlil jannah, nanti ada seorang lelaki atau seseorang daripada ahli syurga, ista'zana rabbahu fi zar'i, dia minta izin dekat Allah Subhanahu wa taala untuk berkebun. Dah masuk syurga dah, tiba-tiba dia minta izin dekat Allah, aku nak berkebun. Dia mungkin suka berkebun, sukalah hobi dia petang-petang tanam pokok pisang lah, pokok pandan lah. Kan ada orang tua-tua kan, petang-petang tanam macam-macam lah keliling rumah, dia suka. Jadi Nabi SAW beritahu ada kat syurga nanti ada seorang lelaki dia akan minta izin kat Allah. Dia minta, ya Allah, aku nak berkebun, aku nak tanam pokok. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kat dia, awalasta fima syi'ta, bukankah kamu dah dapat dah apa benda yang kamu nak? Dah masuk syurga, kamu dah dapat dah apa yang kamu nak? Lalu orang tadi menjawab, qala bala, betul, aku dah dapat dah benda yang aku nak. Walakinni uhibbu an azra, tapi aku suka berkebun. Dia dah dapat dah nikmat, macam-macam nikmat kat syurga, tapi dia ni suka sangat berkebun. Dia kata kat Allah, tapi aku suka berkebun. Maksudnya dia nak bercucuk tanam kat, dah masuk syurga, nak bercucuk tanam. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis pasal syurga, kat syurga ada pasar, benda-benda yang orang suka. Ada orang tak suka pergi pasar, tak pergi shopping. Ibu-ibu kat belakang mungkin suka pergi shopping kan. Dekat syurga ada pasar. Kalau bapa-bapa, tuan-tuan depan saya tak suka shopping tapi suka kebun, ada kebun. Siapa suka mancing, boleh mancing kat syurga nanti. Apa yang kita nak, kita boleh. Jadi dia kata, tapi aku suka nak bercucuk tanam. Lalu apa yang berlaku lepas tu? Fa asra'a wa badhara, fatabadara at-tarfu nabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu wa takwiruhu. Lalu dia pun bagi tahu dia suka bercucuk tanam, lalu dia pun pergilah bercucuk tanam. Tapi beza bercucuk tanam kat syurga ni macam mana tuan-tuan? Dia segera bercucuk tanam. Kalau kat dunia kita tanam, kita tabur benih, kena tunggulah, kena siram, bor baja, tunggu pokok tu tumbuh perlahan-lahan. Lepas berapa bulan baru nampak hasil dia. Tapi apa yang berlaku? Lepas saja dia bercucuk tanam, maka teruslah tumbuh membesar pokok yang dia tanam tadi, berbuah, dapat dituai, dan hasilnya wa takwiruhu amsal al-jibal, dan hasil daripada pokok yang dia tanam itu seperti gunung, sangat banyak. Seronok orang tadi. Kalau kita tuan-tuan suka bercucuk tanam, tanam pokok pisang, kau tanam pokok durian, bertahun-tahun nak tunggu kan. Tanam pokok durian, kadang-kadang kita meninggal dulu sebelum pokok durian kita buah kan. Cucu cicit kita yang dapat, habis difaraid lah pokok durian tu. Tapi kita tanam pokok durian musangking kat dalam syurga, lepas tanam tu dapat buah. Lepas tanam dapat buah, masya-Allah, rahmat Allah. Fa yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala pun kata dekat orang tadi, dunaka ya bna Adam fa innahu la yushbi'uka syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala pun katalah kat lelaki tadi, ambillah wahai anak Adam, pilah ambil. Fa innahu la yushbi'uka syai'un, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat memuaskan kamu. Kamu takkan puas. Kamu ada je benda yang kamu nak. Tapi kat syurga apa sahaja
yang kita nak, kita akan dapat. Itulah beza kita kat dunia, tuan-tuan. Kat dunia kita tanam pokok belum tentu dapat hasil dia. Penat kita beli baju, kita semai elok-elok, kita pergi siram, jaga elok-elok, tak bagi serangga, haiwan-haiwan pergi dekat pokok makan, tapi tengok-tengok mati juga. Kadang-kadang pokok durian kita besar elok tapi tak buah. Kadang-kadang tahun lepas elok buah, tahun ni sikit je. Kadang-kadang dah nampak lah dia punya berputik-putik tu, tiba tupai pula datang makan habis. Kan kalau siapa pokok durian yang kadang nampak kita pun best tahun ni dapat musim durian banyak. Tapi tengok kecil-kecil dah gugur, makin banyak makin gugur kat rumah, tak sempat besar. Tak sempat nak besar. Jadi itu yang berlaku kat dunia, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang lepas tu kecewa, penat tanam pokok ni. Tapi kat akhirat tanam pokok terus dapat hasil dia. Kau tanam padi terus dapat beras dia. Tanam pokok rambutan terus dapat buah rambutan dia. Faqala al-a'rabi. Tadi kan waktu Nabi SAW sebut hadis ni, dekat Nabi SAW ni ada orang pedalaman, orang Badui ni. Orang Badui ni dia perangai kelakar sikit lah. Dia macam-macam, dia suka dia bercampur kadang. Jadi dia pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la tajidu hadha illa Qurashiyan aw Ansariyan. Orang Badui itu pun kata, wahai Rasulullah, orang yang kau sebut ni yang nak bercucuk tanam ni, tidaklah aku rasa kecuali mesti sama ada dia ni orang Quraisy tak pun orang Ansar. Orang Badui ni boleh pula terfikir macam tu sebab dia tak suka cucuk tanam. Jadi dia kata, ni bukan kisah aku ni. Ni orang ni mesti orang Ansar. Kawan-kawan dia yang Ansar atau Quraisy. Dia kata kat Nabi SAW, sama ada orang Quraisy, orang bangsa Nabi lah, kat Mekah tu, ataupun orang Ansar. Sebab mereka ni dua kelompok yang suka bercucuk tanam, berkebun. Fa innahum ashabu zar'in. Sesungguhnya mereka ni orang Ansar, orang Quraisy ni, mereka ni suka bercucuk tanam, mereka petani. Fa amma nahnu, orang Badui tu kata, mereka ni suka bertani, tapi kami ni orang Badui ni, falasna bi ashabi zar'in. Kami ni bukan petani. Kami tak suka cucuk tanam. Jadi ni bukan kami, ni bukan cerita kami ni. Ni cerita orang Quraisy, orang Ansar. Kalau kita lah tuan-tuan, kita bayangkan kita duduk depan Nabi SAW, Nabi SAW cerita macam tu, ada ke kita nak menyampuk macam tu? Kata, cerita ni bukan cerita kami tak buat macam ni Nabi, kami tak ada dia nak minta kebun kat syurga nanti. Ni mesti orang Ansar yang perangai ni, orang Quraisy yang perangai. Tapi itulah orang Badui. Nabi SAW tak marah. Nabi SAW tak ada pula marah dia. Apa menyampuk, apa cakap macam ni? Nabi SAW apa? Abu Hurairah beritahu Nabi SAW, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketawa. Tengok kerenah orang Badui ni, gelagat dia. Orang tengah cerita pasal syurga, boleh pula dia pergi teringat kat orang Ansar Quraisy. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni nak tunjuk kita rahmat Allah, macam mana apa benda yang kita nak, semua kita dapat. Dan benda ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita banyak dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 13. Surah An-Nahl ayat 13. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan ayat 13, ayat 31. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka itu syurga-syurga Adan, yang mana mereka akan memasukinya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir kat bawah syurga itu sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Allah bagi tahu bagi ahli syurga ini apa yang mereka kehendaki. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala membalas orang-orang yang bertakwa.
Jadi dalam Al-Quran dah bagi tahu kita yang mana kat syurga apa sahaja yang kita nak. Dalam surah Qaf ayat 35 kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Tapi Allah tak berhenti kat situ. Waladaina mazid, Allah kata tadi bagi mereka apa yang mereka mahu. Waladaina mazid, dan kami memiliki tambahan. Kita ada kehendak yang kita nak kat syurga, tapi Allah bukan bagi setakat apa yang kita nak. Allah bagi lebih daripada apa yang kita nak, tuan-tuan. Rahmat Allah yang luas, tuan-tuan. Kita lihat pula dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fiha ma tashtahihil anfus, dan padanya segala apa yang dikehendaki oleh nafsu, kehendak diri kita. Wa talazzul a'yun, dan apa sahaja yang menyedapkan mata kita, menyeronokkan mata kita melihatnya. Wa antum fiha khalidun, dan kamu akan kekal di dalamnya. Kita tengok ayat yang terakhir berkaitan perkara ini dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-16. Lahum fiha ma yasha'una khalidin, bagi mereka di dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki, dan mereka itu kekal di dalamnya. Tuan-tuan, kita kekal dalam keadaan kita dapat apa sahaja yang kita nak, dan bukan setakat apa sahaja yang kita nak, dengan tambahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah tahu Allah janji macam ni, Allah kata kana ala rabbika wa'adam mas'ula, itu adalah janji daripada Tuhan kamu yang sepatutnya kamu minta kepadanya. Jadi tuan-tuan, kita minta ke Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurga. Nabi SAW ajar kita minta apa? Mintalah syurga Firdaus. Jangan rasa takkanlah nak minta syurga, aku ni banyak dosa. Minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis ni, ayat-ayat ni, kita akan tertanya-tanya kadang-kadang, besar sangat rahmat Allah ni. Dan adakah kita masuk syurga ni hanya kerana amalan kita? Kita tengok satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan Nabi SAW bersabda, la yunajjiya ahadan minkum amalu, seseorang itu tidaklah diselamatkan oleh amalan dia. Kita ni tuan-tuan bukan diselamatkan oleh amalan kita. Lalu para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, yang selamatkan kita daripada api neraka, dapat kita masuk syurga ni bukan amalan kita. Jadi para sahabat kata, engkau pun macam tu ke wahai Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW, wala ana, aku pun begitu juga. Illa ayyataghammadanillah birahmah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyelubungiku dengan rahmat dia. Lalu kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu, beramallah, berusahalah, wa qaribu, berusahalah supaya amalan kita tu tepat, betul. Waghdu waruhu, berusahalah pada waktu pagi, pada waktu petang. Wa syai'un minad dulja, dan pada waktu malam. Wal qasdal tablughu, bersederhanalah, maka engkau akan memperolehi kejayaan. InsyaAllah kita sambung selepas azan nanti.
والصلاة القائمة آت محمد وسيلة وقتله وأسمك محمد وريد إلى ربنا الإسلام دين محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis Abu Hurairah ni, Nabi SAW kata, manusia ni dia masuk syurga bukan sebab amalan dia, selamat daripada neraka bukan sebab amalan dia, tapi seolah-olah bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kita lihat dalam surah Sajdah, Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun yang mengetahui persediaan apa yang telah disediakan untuknya, yang telah dirahsiakan daripada mereka, daripada segala nikmat-nikmat yang amat indah dipandang di syurga nanti. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi amal-amal yang telah mereka lakukan. Jadi ada banyak juga dalil yang menunjukkan bagaimana dengan sebab beramal akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara zahirnya macam ada percanggahan. Tadi Nabi SAW kata seseorang tu tak terselamat, tidaklah diselamatkan oleh amal dia. Maksudnya kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Tapi ayat ni bagi tahu pula kita dibalas kat syurga nanti dengan amalan kita. Jadi tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Kita masuk syurga ni memang dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dengan rahmat Allah. Sebab seperti yang kita dah sebutkan daripada awal-awal kuliah kita, seperti juga kita sebut pada hari ini, macam mana kita tengok orang yang hadir berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dirinya penuh dosa. Macam hadis bitaqah yang mana dia buat dosa yang sangat banyak, 99 rekod amalan dia. Dan setiap rekod itu sejauh mata memandang, sangat banyak. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, satu kad yang kecil bertulis kalimah syahadah la ilaha illallah. Kad yang kecil ini, yang pada logik kita lebih ringan daripada 99 lembaran yang sangat tebal itu, tapi Allah dengan rahmatnya menjadikan amalan yang kecil itu, yang sedikit, yang kecil,
menjadi lebih berat di sisi dia. Jadi tuan-tuan, nak bagi tahu kita, amalan kita ni bukan harga syurga tuan-tuan. Kalaulah kita masuk syurga semata-mata kerana amalan kita, tak ada sebab lain yang menyebabkan kita masuk syurga, nescaya sangat sempit jalan kita nak masuk syurga tuan-tuan. Kita buat amal sikit. Kita solat ni tuan-tuan, solat yang wajib ni pun, kalau kita sendiri muhasabah diri kita daripada takbiratul ihram sampai ke taslim, kita bagi salam, berapa banyak yang kita ingat, betul-betul fokus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita masuk syurga semata-mata sebab amalan sahaja, susah kita tuan-tuan, susah. Tapi Allah dengan rahmat dia ada syafaat. Allah bagi syafaat. Nabi SAW ada syafaat. Allah bagi juga hak syafaat kepada orang-orang yang beriman. Dan kita baca hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang sahih, macam mana ibu bapa yang kalau ada anak-anak kecil yang meninggal ketika belum baligh, nanti anak ni akan pegang tangan mak ayah dia, tarik. Anak-anak yang belum mati waktu belum baligh, mereka belum mukallaf, mereka ahli syurga, tapi mereka tarik tangan mak ayah mereka. Mereka tak nak masuk syurga sampai mak ayah mereka masuk dalam syurga dengan mereka. Dan Allah tak akan campak anak-anak ni dalam neraka. Jadi banyak sebab lain dengan rahmat Allah, Allah jadikan manusia ni dapat masuk syurga, bukan sekadar sebab amalan. Dan dengan rahmat Allah juga tuan-tuan, kita buat satu amalan yang kecil tetapi pahalanya besar. Kalau kita masuk Isra' Mi'raj, kita akan tengok macam mana Nabi SAW jumpa Allah, turun jumpa Nabi Musa, jumpa Allah balik. Kan pada asalnya disyariatkan solat tu 50 kali. Lalu ringkas cerita dipendekkan jadi 5 kali. Tapi tuan-tuan, yang diringkaskan, yang dikurangkan hanyalah kewajipan. Tetapi ganjaran dia sama macam kita buat 50 kali solat. Dan apa lagi yang menunjukkan amalan ni bukan tiket kita masuk syurga. Kita ni tuan-tuan buat banyak dosa ke Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita pun tak ingat apa dosa kita pernah buat. Tapi Allah dengan rahmat dia yang luas, bila kita buat benda-benda yang wajib saja, kita dapat pahala. Kita dah terlepas dah daripada beban kewajipan sebab kita dah buat kewajipan tu. Dan Allah jadikan satu lagi ganjaran, Allah hapuskan pula dosa-dosa kita. Kan bila kita wuduk, setiap titisan air wuduk kita menggugurkan dosa kita. Kan kalau kita solat, Nabi SAW bagi tahu para sahabat, orang yang solat ni macam perumpamaan dia orang yang kat depan rumah dia ada sebatang sungai dan dia mandi 5 kali sehari. Jadi semua ni nak menunjukkan rahmat Allah. Jadi kita masuk syurga ni bukan sebab amalan, bukan tak payah beramal. Sebab rahmat Allah ni Allah bagi kepada siapa yang dia kendaki. Tadi sebutkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kena usaha agar kita dapat rahmat Allah. Tapi kita kena sedar bahawa kita masuk syurga ni bukan semata amalan kita, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat meluas. Sangat luas rahmat Allah. Kita akhiri dengan sebuah hadis daripada Abdullah bin Umar. Nabi SAW beritahu, sesungguhnya apabila seseorang meninggal dunia, kita bila meninggal dunia tuan-tuan, urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, akan dibentangkan kepadanya tempat dia pada waktu pagi dan petang. Kita dah masuk ke alam barzakh, kita akan ditunjukkan kat mana nanti tempat kita. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, apabila dia daripada penduduk syurga, maka dia daripada penduduk syurga. Orang yang akan masuk syurga, waktu di alam barzakh akan ditunjukkan syurga kat dia. Dia nampak, oh ni tempat dia nanti. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, kalau dia ahli neraka maka dia ahli neraka. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, lalu dikatakan kepada dia, inilah tempat kamu sampai Allah bangkitkan kamu pada hari kiamat. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada azab neraka. Dan tuan-tuan, kita minta sebelum kita bagi salam, selepas kita tasyahud akhir tu,
Nabi SAW ajar kita, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi SAW ajar kita minta lindung daripada azab kubur, daripada azab neraka, dan minta perlindungan daripada fitnah dajjal. Jadi minta ke Allah agar kita diselamatkan daripada neraka. Allah aja yang boleh selamatkan kita daripada neraka. Wallahu alam, sampai di sini sahaja perkongsian kita. Semoga bermanfaat dan semoga dapatlah juga kita kongsikan dengan keluarga kita, jiran-jiran kita yang tak dapat hadir dalam kuliah malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la